Agihan pendapatan ASB 4.25 sen, bayaran ihsan 0.75 sen. Pengambilan vaksin COVID-19 wajib ke atas golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Anggota polis trafik ditahan memandu lawan arus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Permodalan Nasional Berhad PNB menerusi anak syarikatnya Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan 4.25 sen untuk dana Amanah Saham Bumi Putra ASB bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2020. Agihan pendapatan itu melibatkan pembayaran berjumlah RM7.6 bilion dan turut membabitkan bayaran ihsan 0.75 sen bagi setiap 30,000 unit pertama ASB yang dipegang pemegang unit. Bayaran itu merangkumi agihan pendapatan sebanyak 3.50 sen seunit dan bayaran bonus 0.75 sen seunit. Ketika ini, ASB mempunyai 10.2 juta pemegang unit dengan unit dimiliki 173.2 bilion. 2020 has undoubtedly been a challenging year, with the COVID-19 pandemic taking lives, severely impacting economic activity, and bringing significantly higher volatility to financial markets across the globe. Despite this challenging environment, PNB has managed to continue to deliver a competitive income distribution for its unit holders. Tahun lalu, ASB mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 5.00 sen dan bonus 0.50 sen. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut ASB mengumumkan agihan pendapatan pada kadar yang semakin menurun. Tahun 2018, agihan pendapatan yang diumumkan oleh ASB ialah sebanyak 6.50 sen dan bonus 0.50 sen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia terutama umat Islam agar patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada pihak kerajaan dalam menangani penularan pandemik COVID-19 menerusi penggunaan vaksin. Penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Ini terbukti dalam 6 keputusan yang mengharuskan penggunaannya oleh Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia daripada tahun 1988 hingga 2013. Antaranya pelalian rubella, imunisasi hepatitis B serta imunisasi campak, TB, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio. Perkara itu selaras keputusan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember lalu. Mesyuarat itu mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Di peringkat antarabangsa, institusi-institusi fatwa dunia juga memfatwakan keharusan penggunaan vaksin. Antaranya ialah institusi terkemuka Al-Azhar Al-Sharif menerusi Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar dan Majma' Al-Buhut Al-Islamiyah yang dipengerusikan Syekh Al-Azhar Syekh Dr. Ahmad Al-Tayyib. Majlis Fatwa Kerajaan Emirat Arab Bersatu yang dipengerusikan oleh Syekh Abdullah bin Bayah dan Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika yang dianggotai oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaili.
Malaysia mencatatkan 1,348 kes baru COVID-19 hari ini, membabitkan 1,332 kes tempatan, manakala 16 lagi kes import. Pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan positif mencecah 98,737 kes. Berdasarkan kes harian terbaru, negeri Selangor terus merekodkan kes tertinggi iaitu 535 kes, diikuti Kuala Lumpur sebanyak 226 kes, manakala Sabah sebanyak 189 kes. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 23 Disember adalah sejumlah 208 kluster, termasuk 5 kluster baru yang dilaporkan hari ini. Daripada 208 kluster aktif, 43 kluster ada pertambahan kes dan 165 kluster tiada pertambahan kes. Sebaru yang dikenal pasti adalah kluster tapak bina Jalan Panah di Kuala Lumpur, kluster Menara Wang di Kuala Lumpur, Selangor dan Pahang, kluster Sagar Tengah di Sabah, kluster Kolam Air di Kedah dan kluster Halam Mutiara di Perak. Seorang anggota polis trafik ditahan kerana memandu melawan arus dipercayai dalam keadaan mabuk. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche, suspek ditahan pada jam 12.30 tengah malam semalam di sebuah stesen minyak berhampiran lokasi kejadian. Kejadian berlaku di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru. Kereta dipandu di lorong laju dan sederhana dengan lampu isyarat kecemasan dibuka. Tambah Datuk Ayub, polis menahan anggota polis terbabit setelah pihaknya menerima video berdurasi 1 minit 35 saat yang dirakam saksi kejadian. Anggota polis berusia 25 tahun itu kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Aminah HSA, Johor Bahru untuk pengambilan sampel darah bagi mengetahui kandungan alkohol dalam badan. Suspek memandu kereta milik persendirian dan tidak bertugas ketika kejadian. Suspek adalah anggota polis trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 45A Akta yang sama. Seorang buruh maut selepas motosikal yang ditungganginya bertembung dengan sebuah kereta. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Syamsul Bani Ghani, 32 tahun. Kemalangan berlaku di Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, berdekatan Kampung Sentosa di Kuala Nerus, Terengganu. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah hari, mangsa yang menunggang motosikal dalam perjalanan ke Kuala Terengganu dari arah Setiu. Setiba di satu selekoh, motosikal mangsa dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Kereta berkenaan dipandu seorang wanita berusia 37 tahun yang dinaiki bersama suaminya dan 3 orang anak. 2 anak pasangan terbabit usia 5 dan 3 tahun mengalami kecederaan di bahagian muka dan kepala. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintendent Sufian Sulaiman mengesahkan kejadian. Mangsa yang cedera dikejar ke Hospital Setiu, manakala mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk bersiasat. Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan semakan kehakiman oleh 204 pekebun durian di Raub berhubung notis pengosongan tanah dikeluarkan Kerajaan Negeri Pahang ke atas mereka. Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz dalam keputusannya berkata, notis pengosongan itu dikeluarkan pentadbir tanah dan bukan keputusan yang boleh disemak di mahkamah. Mahkamah juga mendapati kumpulan pekebun terbabit sebagai penceroboh dan tidak ada hak memfailkan permohonan semakan kehakiman itu. Berikutan itu, mahkamah memutuskan supaya pelantif menjelaskan kos RM10,000 kepada Jabatan Peguam Negara. 204 pekebun terbabit memfailkan permohonan menyemak notis pengosongan ladang durian seluas 2,167 hektar di Raub pada Ogos lalu. Pelantif menamakan pentadbir tanah daerah Raub, Pengarah Perhutanan Pahang, Kerajaan Negeri, Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang dan Royal Pahang Durian Resources Sdn Berhad sebagai responden. Responden diwakili Peguam Kanan Persekutuan Nur Fazila Ishak dan pelantif diwakili Peguam Siu Chun Jen. Di Mahkamah Session Alustar, seorang pengarah urusan syarikat swasta dituduh mengemukakan dokumen palsu untuk mendapatkan tender Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Tertuduh Naim Arsyad mengaku tidak bersalah.
tertuduh didakwa menggunakan penyata bank palsu milik syarikat Paradigm Energy Sdn Berhad dalam permohonan tender perkhidmatan sokongan klinik Kementerian Kesihatan Malaysia di Kedah. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah pada 23 Julai 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, tertuduh 33 tahun boleh dipenjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Murtazadi Amran membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Tan Siu Ping, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Yunus Sharif. 2 Februari depan sebutan semula kes. Bertemu kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP masih menjalankan siasatan terhadap syarikat tempatan yang dipercayai terlibat kes kartel daging import haram. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata syarikat terbabit akan disiasat di bawah Perenggan 8 Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 dan Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Buat masa sekarang, siasatan mungkin masih berterusan, ya, belum selesai lagi. Sebab it's a cross kementerian dan juga agensi-agensi lain. Jadi bagi KPDN HEP, kita tumpu kepada kesalahgunaan cap sebab logo. Sebab kita akta yang ada pada kita adalah salah guna logo niagaan ataupun cap dagangan tu. Siasatan juga akan dibuat untuk mengetahui negara sumber daging terbabit diimport. Sampel daging dihantar ke Jabatan Kimia 2 minggu lalu untuk dianalisa dan masih menunggu keputusan. Media sebelum ini melaporkan taktik licik kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari luar negara sebelum membungkus mula dengan label serta cap palsu dan menjualnya di pasaran tempatan. Perkara itu dibongkarkan dalam serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai, Johor awal bulan ini. Sementara itu, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM menyarankan semua pihak menghentikan sebarang ulasan yang boleh menjejaskan kredibiliti kes membabitkan daging seludup. Ia secara tidak langsung turut menjejaskan pengimport dan pengusaha industri daging negara yang mendapat pengesahan halal yang sah. Dalam satu kenyataan media, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Datuk Abdul Aziz Jusuf menegaskan sebarang ulasan yang tidak disertakan bukti kukuh boleh memberi kesan terhadap kepercayaan pensijilan halal Malaysia di peringkat domestik dan antarabangsa. Ketika ini, kes membabitkan daging seludup yang dilaporkan media baru-baru ini masih dalam siasatan KPDN-HEP. Justru mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai isu penyeludupan daging dan penyalahgunaan kuasa hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan. Dibina di bawah bukit tidak jauh dari pusat peranginan tanah tinggi sejak setahun lalu. Rumah kongsi yang tular di media sosial baru-baru ini menempatkan kira-kira 150 pendatang asing tanpa izin parti itu akhirnya digempur pihak berkuasa. Mereka yang ditahan termasuk bayi berusia 2 dan 3 bulan. Laporannya bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Jika dilihat dari jarak jauh, siapa menyangka wujudnya penempatan parti di kawasan ini. Lebih 70 rumah didirikan dikelilingi hutan di kawasan Kampung Samawon, Bentong Pahang. Bukan itu sahaja, ia turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti surau dan kedai runcit. Ketika serbuan dilakukan oleh Jabatan Immigration di sebelah pagi tadi, penduduk ataupun parti-parti di sini sebenarnya sedang berkumpul sesama mereka, dan disebabkan oleh takut ditangkap oleh pihak Jabatan Immigration, mereka ada di antara mereka yang lari bergelipangan, dan kalau dapat dilihat ini motosikal ni ada sampai tumbang, dan ada juga yang sanggup mempertaruhkan nyawa terjun gaung di belakang sana.
Dan rumah-rumah di sini sebenarnya dibina dengan begitu rapat sekali, dan boleh juga saya katakan tiada langsung aspek kebersihan dengan sampah-sampahnya turut dibuang merata-rata, dan ini sebenarnya perkara yang paling ditakuti sekali, yang mana ianya boleh menjadi faktor utama berlakunya jangkitan COVID-19. Operasi dilakukan bersama Jabatan Imigresen Negeri Pahang siang tadi. Seramai 46 parti ditahan atas pelbagai kesalahan, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan menyalahgunakan pas diberikan. Saya sempat menebual wanita ini. Ia ditahan bersama bayinya yang baru berusia 2 bulan. Kakak, bayi ini berapa bulan tadi? 2 bulan. 2 bulan. Yang ni? 3 bulan. Lahir dekat mana? Bilik. Lahir dekat bilik. Ya. Siapa yang sambut? Suami. Suami. Tak takut ke? Dia muka dah memang biasa. 3. Ha? Sudah biasa. Nombor 3 ini. Oh, ini nombor 3. Sama nombor 3. Persoalannya, siapa pemilik tanah berkenaan yang sewenang-wenangnya membenarkan warga asing mendiami kawasan itu? Tanah ni actually bukan tanah yang diceroboh. Tanah ni adalah tanah milik dan pemilik dia kita dah kesan, dan kita akan panggil untuk siasatan, dan kita akan dakwa di bawah Seksyen 55E kerana membenarkan warga asing berada di dalam premis dia lah. Kawasan ni jangka dah ada lebih kurang dalam setahun dekat kawasan ni. Kita dah datang itu hari masa PKP dalam bulan 5 itu hari. Tapi dalam waktu tu operasi masih lagi digantung lah. Bagaimanapun beliau percaya jumlah parti mendiami kawasan ini lebih daripada yang ditahan berdasarkan rekod saringan COVID-19 yang dijalankan Kementerian Kesihatan, iaitu seramai 138 orang. Semua yang ditahan dibawa ke Depo Tahanan Imigresen Kemayan untuk siasatan lanjut. Khairul Rizwan Azizan melaporkan. Kerajaan akan berbincang dengan syarikat pengeluar vaksin Pfizer bagi memastikan perolehan bekalan di negara ini memiliki keberkesanan terhadap mutasi baru virus COVID-19 yang dikesan di United Kingdom. Sekiranya berlaku pertukaran vaksin, Malaysia akan bertegas untuk mendapatkannya dan ia perlu diperincikan dalam kontrak perolehan bekalan. Sekiranya sekarang ni mereka sedang menguji ataupun mereka sedang memantau keberkesanan vaksin yang sedia ada kepada mutasi yang baru yang telah pun diumumkan di United Kingdom. Sekiranya vaksin Pfizer yang sedia ada tidak berkesan ataupun kurang berkesan terhadap mutasi baru, mereka telah menyatakan bahawa mereka memerlukan 6 minggu untuk membuat sedikit perubahan kepada vaksin tersebut untuk memastikan keberkesanan itu tinggi terhadap mutasi yang baru. Kerajaan sebelum ini melaporkan akan membelanjakan 2.05 bilion ringgit untuk memberi suntikan vaksin kepada 26.5 juta orang penduduk di negara ini. Kos itu merangkumi perjanjian bersama fasiliti COVAX, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Bio dan Gamaleya. Sekurang-kurangnya 2 orang maut dalam letupan di sebuah kilang ubat-ubatan di bandar Taoyuan, Taiwan. Letupan mengakibatkan kilang CSI Farmtech itu terbakar. Api cepat merebak disebabkan terdapat kebocoran bahan kimia di dalam kilang ini. Asap tebal pula menyelubungi lokasi kejadian sekaligus menyebabkan operasi memadam mengambil masa yang lama. Pihak berkuasa memaklumkan salah seorang mangsa yang terkorban adalah pekerja warga Filipina berumur 30 tahun yang parah selepas badannya melecur 90%, manakala seorang lagi mangsa berumur 40 tahun. Punca letupan masih dalam siasatan. Gara-gara sebab pasar, 23 wilayah di Thailand kini berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19. Kes COVID-19 di wilayah itu dilaporkan naik mendadak dan siasatan mendapati kebanyakan kes mempunyai kaitan dengan sebuah pasar makanan laut di Bangkok. Pasar berkenaan membekalkan bekalan di beberapa pasar lain, terutama di sekitar Mahachai dalam wilayah Samut Sakhon. Oleh itu, pegawai kesihatan menasihatkan pelanggan yang pergi ke pasar terbabit tampil membuat saringan bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Saringan turut dilakukan ke atas pekerja di pasar Mahachai yang mana kebanyakan mereka adalah warga asing.
sukan. Johor Darul Takzim JDT hari ini mengumumkan seorang lagi pemain baru dari Indonesia, Syahrian Abimanyu, sebagai pemain baru pasukan itu. Skuad Harimau Selatan menerusi laman Facebook rasminya menyatakan pemilihan pemain berusia 21 tahun ini adalah sebahagian daripada perancangan jangka masa panjang JDT selain memperkuatkan lagi pasukan untuk musim depan. Semalam pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengumumkan Daniel Amanur Hisham, iaitu bekas pemain Felda United, sah menyarung jersey Harimau Selatan dengan kontrak selama 2 tahun. Pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho yakin bintang JDT Muhammad Safawi Rashid yang pulang lebih awal ke Malaysia dari Portugal mampu tampil lebih yakin dalam corak permainannya selepas menimba pengalaman berharga berlatih bersama pasukan Portimonense SC. Komen itu diberikan Cheng Ho selepas kepulangan Safawi ke Malaysia dikecap. Kata Cheng Ho, kepulangannya harus dilihat daripada sudut positif. Meskipun hanya 3 bulan di Portugal, pengalaman Safawi boleh menjadi panduan kepadanya untuk bermain lebih baik selain ia dapat dikongsikan bersama rakan seperjuangan di kelab maupun pasukan negara. Minggu lalu, Tunku Ismail mengesahkan Safawi akan kembali menyertai skuad Harimau Selatan bagi mengharungi musim 2021 sejak melengkapkan perpindahan secara pinjaman ke Portimonense SC. Safawi masih belum membuat penampilan pertamanya, sebaliknya hanya kerap memanaskan bangku simpanan. Cheng Ho berkata situasi itu tidak akan mematahkan semangat pemain kelahiran Dungun Terengganu ini yang sememangnya terkenal dengan sifat tidak mudah berputus asa. Kebakaran besar tercetus di sebuah kem pelarian di Bosnia yang menempatkan lebih 1,200 orang pelarian sudah jatuh ditimpa tangga. Kini ribuan pelarian akan berdepan musim sejuk tanpa tempat tinggal. Saya Susila Ida Yaakob. Assalamualaikum.